Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 962 dan antara paparan utama. Pelacur politik runtuhkan negara. Yang penting, tadbir urus baik, bukanlah hujah perkauman. Apakah fungsi lantikan individu bertaraf menteri? UMNO dapat nyawa, tapi siapakah yang akan membayar harganya? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apakah unsur yang meruntuhkan sesebuah negara? Sudah tentu bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim atau DAP yang diratibkan oleh pemimpin parti rasis dan penunggang agama dengan No Anwar, No DAP. Bukan Parti Amanah Negara, Amanah yang digelar pandap oleh Walaun dan Macai kerana kononnya amanah dibiayai oleh DAP. Tanpa takut dosa kerana mengkhianati janji kepada rakyat, pemimpin mereka pula yang menjadi pelacur yang mampu dijual beli. Mereka memperbodohkan penyokong yang bertungkus lumus berkempen dalam panas dan hujan. Mereka mengecewakan pengundi yang mengharapkan pembelaan. Itulah yang disuarakan oleh Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub yang mengingatkan semua pihak supaya wakil-wakil rakyat berhenti dijadikan pelacur yang mampu dijual beli. Beliau menegaskan rang undang-undang RUU lompat parti penting bagi menghentikan terus permainan nombor yang menggugat kestabilan politik negara. Katanya RUU tersebut mesti dibawa ke Parlimen supaya Dewan Undangan Negeri tidak menjadi gelanggang menjual kerusi, maruah dan juga harga diri. Kita ahli politik adalah pembuat dasar penting negara. Kita bukan pelacur politik. Sangat penting kestabilan dapat dicapai dalam tempoh terdekat bagi mendepani rakyat terjejas serta negara yang masih belum selesai berjuang daripada COVID-19. Perkara ini penting bagi saya kerana ia dapat memperkukuhkan politik kita dan tidak akan ada lagi permainan nombor atau games of numbers lagi. Tegasnya, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram berkata demikian pada sesi perbahasan menjunjung kasih titah Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar pada persidangan Dewan Undangan Negeri yang ke-14 Isnin lalu. Dalam wawancara dengan The Malaysia Insight pada Mac lalu, Ahli Parlimen Gua Musang Tan Sri Tengku Razali Hamzah melabelkan PAS sebagai pelacur politik yang perlu ditewaskan pada pilihan raya umum akan datang. Menurut beliau, PAS tidak boleh dipercayai dan menganggap parti itu bukan rakan kongsi yang jujur. PAS macam pelacur, sekejap DAP, sekejap Semangat 46, katanya. Justru boleh kita katakan terdapat dua kategori pelacur politik dalam negara ini. Kumpulan pertama ialah mereka yang sanggup melompat menyertai parti lain setelah mendapat habuan yang lumayan. Nilai bagi seorang wakil rakyat yang baru-baru ini viral ialah sebanyak 30 juta ringgit. Kumpulan ini datang dari pelbagai parti. Di Malaysia, kebanyakannya datang dari UMNO dan Keadilan yang melompat ke Bersatu. Kumpulan kedua ialah mereka yang tidak menukar parti tetapi ia menjalin kerjasama dengan sebuah parti bagi satu kawasan tetapi menentangnya di kawasan lain menerusi persengkokolan dengan parti lawan. Kumpulan ini ialah ahli parti PAS seperti yang disebut oleh Tengku Razali. Kegiatan kumpulan pertama boleh ditangani menerusi undang-undang negara. Namun kumpulan kedua sukar ditangani kerana ia dilihat sebagai strategi dalam memenangi pilihan raya. Bagaimanapun kedua-duanya adalah permainan politik yang melibatkan soal moral pemimpin dalam parti yang terbabit. Amalan tersebut sudah tentu tidak sihat bagi sebuah negara demokrasi. Apa yang lebih mengecewakan ialah apabila tampil kumpulan yang kononnya para cendekiawan atas nama penganalisis politik atau pakar perlembagaan yang mencari mana-mana bahan atau klausa yang digunakan untuk menjustifikasi tindakan pelacuran ini. Kumpulan ini melacurkan ilmu demi mendapat ghanimah daripada pihak yang disokong. Jatuh dan bangun sebuah negara adalah kerana pemimpinnya. Jika pemimpinnya pelacur politik, maka akan rosaklah mekanisme dan jentera negara beserta sebuah tamadun yang ingin dibina.
Guinea ialah sebuah negara yang terletak di barat Afrika. Kira-kira 85% daripada 12.77 juta penduduknya beragama Islam, 8% Kristian dan selebihnya masih mengamalkan agama nenek moyang mereka. Kini pasukan khas tentera Guinea telah merampas kuasa dan menahan Presiden Alpha Conde serta menguatkuasakan darurat tanpa tempoh khusus. Mengapakah negara yang majoriti rakyatnya beragama Islam ini bergolak? DAP tidak ada di negara berkenaan. Yang ada hanyalah pemimpin yang didakwa gagal membawa negara itu menuju kemercu kejayaan. Keluaran dalam negara kasar GDP negara tersebut hanyalah 12.9 bilion US dollar, sangat kecil berbanding dengan Malaysia iaitu 364.7 bilion US dollar. Guinea kalah bukan kerana kurangnya sumber asli di negara berkenaan, tetapi kerana masalah tadbir urus pemerintahnya yang dipejati dengan rasuah, kronisma dan nepotisme. Menurut Transparency.org, indeks persepsi rasuah di Guinea pada tahun 2020 ialah di tangga 137 daripada 180 negara dengan skor hanya 28 daripada 100. Alpha Conde didakwa mengubah perlembagaan negara itu untuk membolehkannya berkuasa lagi, iaitu untuk menjadi presiden bagi penggal ketiga. Tindakan Alpha Conde ditentang oleh rakyatnya dalam satu tunjuk perasaan puluhan tewas. Ketua Perampas Kuasa Kolonel Mamadi Doumbouya mendakwa beliau tiada pilihan dan terpaksa bertindak atas nama sekitar 12.7 juta rakyat Guinea. Menurut beliau, pemerintah tidak komited melaksanakan kemajuan dalam sektor ekonomi sejak merdeka daripada Perancis pada tahun 1958. Episod ini menunjukkan rakyat tetap marah walaupun pemimpin sama bangsa dan agama selagi mereka korup dan mementingkan perut sendiri. Justru, apakah kaitannya Malaysia dengan rampasan kuasa yang berlaku di negara Afrika Barat ini? Senarionya hampir sama. Malaysia kini didominasikan oleh pemerintah satu kaum dengan gabungan rasis dan menunggang agama yang dibelit scheme of things dan ganimah politik. Rakyat pula dimomokkan dengan hantu DAP. Seolah-olah DAP yang menjadikan rakyat miskin dan hilang pekerjaan. Pada masa yang sama, perampas kuasa mandat rakyat iaitu langkah Sheraton diraikan dengan jawatan-jawatan menteri, timbalan menteri atau bertaraf menteri yang kita tidak tahu apakah fungsinya. Mereka itu yang dahulu digelar oleh Presiden PAS sebagai kera mengambang, kini dirangkul oleh parti itu dalam rampasan kuasa yang menyebabkan COVID-19 mencanak naik. Apabila Pakatan Harapan menuntut agar undi percaya diadakan semasa Parlimen bersidang pada 13 September nanti sebagaimana titah yang di-Pertuan Agong, lalu bersuara Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun, tak perlu. Pantas kenyataan ini disokong oleh Naib Presiden PAS Idris Ahmad apabila Tan Sri Mahyidin Mat Yassin yang dikecam oleh UMNO sebagai kerajaan gagal dilantik sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara MPN, lalu bersuara Ketua Penerangan PAS Kamaruzaman Mohamad menjustifikasinya. Katanya lantikan Mahyidin bagi mengepalai MPN turut menggambarkan keyakinan Perdana Menteri terhadap barisan Kabinet bagi memulihkan krisis yang dihadapi negara. Pelantikan ini juga menggambarkan bahawa program pemulihan negara telah berada pada landasan yang tepat, katanya seperti dipetik Harakah Daily. Beliau juga menegaskan Mahyidin diperlukan untuk mengepalai program pemulihan negara melalui lantikan beliau sebagai pengerusinya. Kelakar, kalau Mahyidin diperlukan, kenapa sebelum ini beliau dijatuhkan oleh UMNO? Bagi pihak Pakatan Harapan pula, Ketua Pemuda DAP Howard Lee berkata, apa yang diperlukan ialah satu mekanisme supaya rakyat sedar dan tidak jatuh ke dalam penghujahan kaum. Bukan semua UMNO jahat dan bukan semua DAP bagus. Kita perlu objektif, katanya. Perlunya tadbir urus baik, ketelusan, kerjasama dan semak imbang untuk mencipta suasana yang aman. Bukan sibuk mencari kambing hitam demi menyembunyikan kelemahan sendiri. Beliau berkata demikian dalam satu forum berjudul Satu Pilihan Raya, Tiga Perdana Menteri. Belajarlah daripada apa yang sedang berlaku di Afrika Barat itu, yang 85% adalah dari agama yang sama. Pemerintah daripada kelompok bangsa yang sama tidak akan membawa kemakmuran kepada negara jika tadbir urus gagal dan penindasan berleluasa. Janganlah sampai Malaysia yang kita cintai ini menjadi seperti kini.
Pada 1 September, Pejabat Perdana Menteri menyatakan bahawa pelantikan Datuk Seri Abdul Hadi Awang, Datuk Seri Tiong King Sing dan Datuk Seri Richard Riyad sebagai Duta Khas Perdana Menteri bertaraf menteri diteruskan. Rakyat Marhin yang kais pagi makan pagi, kais petang belum tentu cukup untuk makan malam, hanya mampu mengeluh. Tidakkah Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan pemimpin-pemimpin ini memiliki sifat prihatin seperti yang diseru pada 31 Ogos lalu? Presiden PAS Hadi Awang dilantik sebagai Duta Khas ke Timur Tengah pada 2 April tahun lalu. Pada 20 April, Presiden Parti Demokratik Progresif PDP King Sing dilantik sebagai Duta Khas ke China, manakala Timbalan Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Richard Riyad dilantik sebagai Duta Khas ke Asia Timur pada Mei tahun lalu. Nampak tak? Mereka dilantik ke jawatan berkenaan kerana kedudukan di dalam parti politik masing-masing. Dalam keadaan kantung negara makin susut di zaman ramai rakyat mati kerana pandemik COVID-19, beratus ribu hilang pekerjaan dan ada yang putus asa lalu membunuh diri. Namun demi mendapatkan kesetiaan kepada Perdana Menteri, wang rakyat terus diperah untuk membayar alaun kemudahan duta-duta khas yang langsung tidak berfungsi. Dalam hubungan ini, Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM menggesa kerajaan agar memberikan penjelasan mengenai struktur dan batasan pelantikan individu bertaraf menteri. Angkatan Belia Islam Malaysia merujuk kepada tindakan Perdana Menteri yang secara wewenang melantik ramai individu memegang sesuatu jawatan bertaraf menteri sejak tercetusnya langkah Sheraton tahun lalu. ABIM Pusat menzahirkan kebimbangan seolah lantikan bertaraf menteri ini menjadi budaya baharu politik negara yang pastinya memberi kesan kepada tata kelola kerajaan yang baik serta membawa implikasi besar terhadap kewangan negara, ujar Presiden ABIM Muhammad Faisal Abdul Aziz dalam satu kenyataan. ABIM menggesa Perdana Menteri membentangkan garis panduan sebenar berhubung pelantikan tersebut yang meliputi syarat keperluan, dasar kebertanggungjawabан dan accountability terhadap Parlimen serta batasan lantikan agar pihak kerajaan bersifat jujur dan telus kepada rakyat sebelum sebarang lantikan dibuat. Dalam masa yang sama, perkara-perkara asas meliputi batasan lantikan dan accountability seperti dinyatakan harus dimasukkan dalam Perlembagaan Persekutuan agar mereka turut sama memikul tanggungjawab yang termaktub dalam Doktrin Ministerial Responsibility serta prinsip Collective Responsibility seperti yang wujud dalam Perkara 43/3 Perlembagaan Persekutuan, tegasnya. ABIM juga menzahirkan kekhawatiran bahawa dalam tempoh jangka panjang, pelantikan bertaraf menteri ini akan menjadi hadiah seguh hati politik kepada mana-mana ahli parlimen yang menyokong seseorang menjadi Perdana Menteri dan pastinya akan memberi kesan buruk kepada amalan demokrasi dalam negara. Begitulah dengan bahasa yang lembut anak muda menegur kerajaan yang dilihat khayal dengan kuasa yang baru dimiliki. Namun berbeza dengan nada keras bekas Ketua Pengarang Akhbar kumpulan New Straits Times, Dato' A. Khadijasin. Baru 15 hari Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri tetapi sudah cukup jelas yang dia tidak serius membangunkan sebuah pentadbiran yang berwibawa. Seolah-olah tidak cukup dengan melantik kabinet kitar semula, mengekalkan duta-duta khas bertaraf menteri yang redundant. Beliau juga mengecam pelantikan bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara bertaraf menteri yang dianggap sebagai memutakhirkan kesembronoan Ismail Sabri. Bekas Perdana Menteri yang mengaku dia hilang sokongan ahli Dewan Rakyat daripada gabungannya sendiri dilantik untuk memulihkan negara. Kegilaan apakah ini? Apalagi kalau bukan tikus dibagi tugas memperbaiki labu. Tikus itu pula bukan sebarang tikus, tapi tikus yang merosakkan labu. Sekarang dia diberikan tugas memperbaiki labu yang dirosakkannya itu. Bidas Kadir. Beliau berkata Ismail Sabri menjadikan kerajaan seperti barang mainan untuk bersuka-suka dan bagi mengambil hati Mahyadin supaya kedudukannya sebagai Perdana Menteri selamat. Selepas ini, jangan hairan kalau anggota kluster mahkamah pun dilantik ke jawatan penting. Peduli apa? Bukan duit dia, duit rakyat jelata, sindirnya. Beliau berpendapat sangat jelas Ismail Sabri tidak ada sikit pun rasa hormat kepada rakyat jelata, malah telah dengan sengaja mengecil-ngecilkan kepintaran mereka. Tindak tanduk Ismail Sabri ini memperkukuhkan lagi pendapat umum di kalangan pengguna media sosial bahawa wakil-wakil rakyat dan parti-parti politik katak yang membentuk Kerajaan Perikatan Nasional ini wajib diajar pada pilihan raya umum ke-15 nanti, tegas beliau. Terdahulu, Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata,
Pakatan Harapan tiada masalah dengan pentadbiran Ismail Sabri jika pendekatan yang diambil kerajaan fokus ke arah usaha menangani krisis pandemik COVID-19 dan ekonomi rakyat dan ketepikan dahulu soal politik. Anwar berharap Ismail Sabri dan jentera kabinet baharunya komited untuk menyelesaikan masalah COVID-19 serta mewujudkan lebih banyak program bersifat pro-rakyat menyentuh permasalahan golongan miskin dan yang kehilangan pekerjaan. Namun apa yang berlaku adalah sebaliknya. Dalam satu laporan media yang berkaitan, Hadi berkata beliau telah bercakap dengan 10 duta dari negara-negara Timur Tengah. Kita tidak tahu negara mana yang tidak ada sebutir gambar pun yang muncul susulan pertemuan dengan duta-duta tersebut. Lagipun, jika sekadar nak sembang dengan duta-duta sahaja, tak perlu menyandang jawatan duta khas. Bagaimana pula dengan King Sing dan Richard Riot? Berapa ramai duta yang sudah mereka temui? Kegilaan apakah ini? Satu aduan telah diserahkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengenai seorang pegawai kanan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS yang dikatakan menyalahgunakan kuasa dan menerima rasuah. Individu berkenaan didakwa menggunakan kuasanya untuk mengubah keputusan yang dibuat pada 6 Ogos lalu bahawa penangguhan pemilihan UMNO sebagai tidak sah kepada sah. Dengan itu, pemilihan UMNO boleh ditangguhkan sehingga Disember 2022 bagi tempoh 18 bulan. Menurut Harian Metro, Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Azam Baki mengesahkan ada menerima aduan berkenaan pada 31 Ogos. Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan dilaporkan berkata beliau menerima surat daripada Ketua Pengarah ROS Jasri Kasim memaklumkan bahawa ROS membatalkan keputusannya sebelumnya. Berdasarkan semakan kepada keterangan dan dokumen tambahan yang saya dan Peguam UMNO berikan pada 9, 11 dan 18 Ogos lalu serta beberapa keterangan ahli MKT pada 24 Ogos adalah didapati keputusan penangguhan pemilihan UMNO untuk penggal 2021-2023 dibuat secara teratur, kata Ahmad Maslan seperti dipetik Berita Harian. Menurut laporan pemilihan jawatan UMNO untuk MKT, bahagian dan cawangan ditangguhkan ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kepada ROS iaitu sebelum 29 Disember ini. Pada 6 Ogos lalu, ROS berkata keputusan menangguhkan pemilihan parti selama 18 bulan tidak sah berikutan tempoh memegang jawatan MKT bagi penggal 2018-2021 tamat pada 30 Jun lalu. Perkara itu dinyatakan Jasri yang memaklumkan ketetapan itu dibuat berikutan tempoh pemegang jawatan MKT bagi penggal 2018-2021 tamat pada 30 Jun lalu. UMNO sebelum ini dilaporkan menangguhkan pemilihannya di semua peringkat cawangan, bahagian dan MKT selama 18 bulan bermula 30 Jun lalu. Namun tindakan ROS yang mengatakan keputusan UMNO itu tidak sah ibarat tali gantung yang menjerut parti itu. Jasri Kasim mempertahankan keputusan ROS walaupun mendapat bantahan UMNO. Untuk rekod, pemakluman bahawa penangguhan pemilihan UMNO itu tidak sah timbul di saat UMNO menghimpit bersatu sebagai kerajaan gagal dan menarik sokongan kepada Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Malah Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid berkata keputusan ROS itu sebagai satu tindakan terdesak Kerajaan Perikatan Nasional yang cuba menekan dan melemahkan Parti Melayu itu. Namun setelah UMNO kembali berkuasa, ROS tiba-tiba U-turn dan penangguhan pemilihan UMNO yang tidak sah menjadi sah. ROS adalah di bawah bidang kuasa Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin ketika era Tebuk Atap Mahyadin. Menteri tersebut kekal pada jawatan yang sama. Tetapi anehnya, keputusan ROS berubah setelah Perdana Menteri berubah. Kini pegawai kanan ROS pula didakwa salah guna kuasa. Pelik. Tapi benar, adakah ini usaha menjadikan pegawai ROS kambing hitam demi menyelamatkan kerjaya politik seseorang? SPRM harus siasat dengan telus tanpa takut mahupun memihak. Beranikah SPRM? Jangan lupa tuan-tuan, doa orang yang dianiaya, difitnah dan dizalimi tiada hijab dan akan terus diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, kerana rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nenai. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat.
melalui bicara dan isu semasa kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom channel, moving forward, sharing a new experience.